Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk yang telah kita mulakan, iaitu tajuk pertama dalam silibus tingkatan 5. Apa dia tajuk dia? Tajuk dia adalah transistor. So, untuk kali ini saya akan menyentuh sedikit tentang gandaan arus dalam litar transistor. Okey, apa dia gandaan yang kita boleh lihat dalam litar transistor. So, di litar transistor ni, Cikgu Fendi dah terangkan pada minggu lepas, yang mana dia ada ikut tiga tata rajah. Ikut kaki mana yang dibumikan. Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Dan seterusnya akan kita tengok tentang litar pincangan arus tetap. Yang ni lebih pada pengiraan. Okey, lebih pada pengiraan dalam transistor. Dan satu lagi pengiraan litar pincangan pembahagi voltan. Okey, kita akan tengok nanti. Okey, untuk gandaan arus, kalau kita lihat yang ini, tengok kaki mana yang dibumikan. So, ini adalah kaki tapak. So, dia adalah penguat tapak sepunya. Okey, sebab tapak dibumikan. So, E dia akan jadi masukan, C akan jadi keluaran. Jadi, untuk gandaan arus dia adalah rendah. Kurang daripada 1. So, bila kita tengok pada gandaan, apa yang kita bezakan adalah kita bezakan bahagian keluaran berbanding dengan bahagian masukan. So, bahagian keluaran apa yang ada IC. Sebab itu kat sini IC. Bahagian masukan adalah IE. So, kita akan lihat perbandingan ataupun kita bahagikan bahagian arus di bahagian keluaran dengan arus di bahagian masukan. Untuk penguat tapak sepunya, dia tidak berlaku perubahan fasa. Maksudnya dekat sini, kalau kita tengok bentuk isyarat masukan dan bentuk isyarat keluaran adalah sama. Fasa dia sama. Okey, cuma di bahagian keluaran dia agak besar sikit daripada bahagian masukan. Yang digambarkan dekat sini lah. Itu untuk penguat tapak sepunya. Apa lagi? Okey, kita lihat untuk tata rajah penguat pemungut sepunya. Untuk penguat pemungut sepunya, tengok C. C yang dibumikan. Sepunya ni maksudnya mana kaki yang dibumikan. So, di bahagian masukkan IB, di bahagian keluaran IE. Sebab tu dekat sini IE per IB. Ini gandaan arus. A ni maksudnya gandaan arus. So, yang ini IE per IB juga dikenali sebagai apa? Siapa ingat? Okey, sebagai beta. Okey, sebagai beta. Manakala satu lagi penguat pemancar sepunya. So, penguat pemancar sepunya, tengok IE, E yang dibumikan. IB masukkan, IC dia punya jadi keluaran. So, IC per IB. Yang ini, kalau tengok, dia ada perbezaan fasa sebanyak 180 darjah. Apa dia perbezaan fasa? Okey, perbezaan fasa kalau tengok dekat sini, bahagian masukan. Okey, di bahagian masukan, tengok bentuk isyarat dia berbanding dengan bahagian keluaran. Okey, perbezaan fasa. Ini perbezaan fasa. Kalau kita tengok bahagian masukan, dia bermula dengan positif, negatif, dia jadi satu complete circle. Di bahagian keluaran, dia akan jadi negatif, pergi pada positif untuk jadi satu litar kitaran lengkap. Okey, itu perbezaan fasa. Dia hanya pada penguat pemancar sepunya.
Kenapa kita perlu membuat ataupun tata rajah ni? Okey, yang ini kita tengok yang pertama, keperluan pincangan bagi pemancar sepunya. Rajah menunjukkan litar penguat transistor 2 kutub ni yang berfungsi sebagai penguat pemancar sepunya. Sebab apa? E dia dibumikan. Okey. Tamatan tapak pemancar BE, ini VBE, dipincang hadapan oleh voltan VBB. Voltan VBB ni. Ini dipincang hadapan. Dan tapak pemungut BC, okey, dipincang balikan oleh bekalan VCC yang ini. Yang ini dia akan jadi pincang balikan. Manakala RB yang ini dia digunakan untuk menghadkan arus yang melalui tamatan tapak pengeluar. RC ini dia adalah perintang beban. Okey, perintang beban. Jadi kalau kamu ingat balik, kena recall balik ya. Tentang apa yang kamu perlu recall. Kalau nak tahu tentang apa nama ni yang dikatakan pincang hadapan, pincang balikan, yang tu kamu kena ikut balik susunan. Yang ini adalah transistor jenis apa? Okey, transistor jenis apa? Kamu kena tahulah. Okey. NPN ataupun PNP. Yang ni tengok pada, nak bezakan ni tengok pada anak panah pada E. Anak panah menunjukkan apa? E ni adalah N. N, sini mesti P, sini N. Bila N dia bertemu dengan positif, sebab tu dia katakan pincangan di sini adalah pincangan balikan. Sini P. N, P ya. P bertemu dengan positif dekat sini, sebab tu dekat sini dinamakan sebagai pincang hadapan. P bertemu P. Yang itu kena recall balik bab diode. Okey, seterusnya. Untuk litar pincangan arus tetap, yang ini dah masuk kepada pengiraan lah ni. So, litar rajah 1.17. Mana rajah 1.17? Okey, ni rajah dia. So, ini rajah untuk pincangan arus tetap. Yang mana rajah ni? Okey, dekat sini. Ini kaedah yang mudah untuk memastikan transistor berkendali. So, apabila voltan dikenakan, tapak pemancar BE, ni BE akan dipincang hadapan, transistor mengalir arus dari tapak ke pemancar. Bagi tamatan pemungut pemancar CE, arus IC yang mengalir ditentukan oleh arus tapak IB dan nilai gandaan arus beta. Ia digunakan untuk litar Swiss elektronik dan jarang digunakan sebagai penguat. Okey, jarang digunakan sebagai penguat. Antara kelebihan, dia memberikan nilai arus dalam keadaan linear yang sesuai untuk litar Swiss. Okey, ini dia punya kelebihan dia. Manakala kekurangan, litar ini bergantung pada gandaan arus beta. Sekiranya gandaan arus beta berubah, maka arus IC dan voltan VCE juga akan berubah. So, beta, apa dia beta? Ya. Kamu kena tahulah beta tu apa dia. So, beta beta adalah
IC per IB. Okey, itu adalah beta. Nanti kita akan tengok alpha pula. Itu sepatutnya kamu dah ada knowledge tentang alpha dan juga beta. Okey, untuk pincangan pembahagi voltan, yang ni pembahagi voltan. Okey, tengok tadi beza dia. Yang ni dia ada 2 R di bahagian tapak. R1, R2 bahagian tapak. Yang tadi arus tetap dia cuma ada satu saja masuk. Dia tak ada arus, tak ada perintang di bahagian bawah. Dan satu lagi dia ada tambahan RE. Okey. Pembahagi arus tetap, bukan pembahagi. Pincangan arus tetap hanya ada 2 saja, RB, RC. Manakala pincangan bagi voltan dia ada banyak transistor dia. Banyak resistor, perintang dia. Ada R1, R2, RC, RE. Okey, apa dia litar pincangan atau litar pincang pembahagi voltan? Bekalan BCC digunakan untuk pincangan bagi tamatan tapak pemancar BE dan tamatan pemungut pemancar CE. Kalau tadi kita tengok dia ada dua punca voltan VBB dan juga VCC. Untuk pembahagi voltan ni dia ada satu saja VCC. So satu bekalan voltan dia akan supply kedua-dualah di bahagian masukkan dan juga di bahagian keluaran bagi transistor. Tamatan tapak dan pemancar di bahagian hadapan dengan voltan tapak VB. Nilai voltan pincang ditentukan melalui teknik bagi voltan dengan menggunakan dua perintang yang disambung secara siri. So yang ni kamu kena recall balik tajuk voltan AT, VAT. Yang ni dia nampak dua perintang yang disambung secara siri apabila dilihat daripada sini. Voltan masukan atau supply dia melalui R1, R2 dan terus ke bumi. Yang ini yang dipanggil sebagai pembahagi voltan. Dua perintang R1, R2 disambung secara siri. Arus IB ataupun arus tapak adalah rendah. Macam untuk transistor ni, arus IB tak perlu tinggi sebenarnya. Sebab dia cuma perlu trigger saja ataupun dia perlu picu saja untuk membolehkan transistor itu berkendali. Okey. So bila transistor berkendali, ini di bahagian keluaran ini IC dengan IE ni lah, VCE ni. So litar pincangan voltan ini digunakan pada litar pengayun. Okey, litar pengayun ataupun osilator. Kelebihan dia punya faktor kestabilan sangat rendah. Faktor kestabilan sangat rendah. Keadaan pincang hadapan yang lebih baik ditentukan oleh perintang R2 pada pembagi voltan dan lebih stabil daripada pincang arus tetap dan kaedah pincang pemungut tapak CB. Ianya ditentukan oleh perintang RE, manakala kekurangan termasuklah pembinaan litar yang lebih kompleks dan kos yang lebih tinggi disebabkan penggunaan komponen yang lebih banyak. Tak banyak mana pun sebenarnya. Okey, tapi itulah dia dia punya kelebihan dia. Tapi yang ni untuk tajuk transistor yang ini, dia lebih soalan dia kepada pengiraan. Tapi tak tahulah untuk yang kamu ni, kamu punya special sikit kan. Special kita pun tak pasti lagi. Apa jenis soalan yang bakal kamu hadapi nanti. Okey. Next. Yang ini adalah penguat pemancar sepunya. Pemancar sepunya. Okey.
Yang mana ciri gandaan arus penguat pengeluar sepunya dalam kedua dilihat daripada dua keadaan, iaitu alfa dan beta. Okey, alfa IC per IE, beta IC per IB. Itu kalau tengok IC ni sama. Okey, di bahagian atas dia yang membezakan alfa untuk IE di bahagian bawah dia, manakala beta berkaitan dengan IB. Kamu boleh ikat satu sajalah. Okey, satu saja. Alfa. Okay, alfa adalah nisbah antara arus pemungut dengan arus pemancar. Arus pemungut mana ni? C. Dengan pemancar ni. IC per IB. Mana nilai alfa biasanya? Okay, sentiasa kurang daripada 1. Jadi maksudnya nilai dia dalam 0. Macam tu lah, tak sampai 1. Manakala beta adalah hubungan nisbah antara arus pemungut dan arus tapak. Okey, arus pemungut dan arus tapak. IC per IB. Yang ini jadi gandaan arus alfa, gandaan arus beta, lebih kurang macam itulah. Okey, itu maksudnya. Kamu kena ingat dua ni, alfa, beta. Alfa, beta. Bukan susah sangat nak ingat pun, bukan menjadi masalah yang besar. Sebab dia ada 3 saja. Dalam transistor ada 3 saja arus. Apa dia? IC, IE, IB. So tengok kat sini, dia ada 3 dekat sini. Ada IB, IC, ada IE. So alfa, ingat, IC per IB. Beta, IC per IB. Alpha IC per IE, beta IC per IB. Okey, boleh? Dan lebih penting sebenarnya kalau kamu hafal satunya. Dah ingat tu, hafal satu. Hafal beta. Beta apa dia? Beta adalah IC per IB. Kaitkan B ni dengan beta. Lebih kurang sama bentuknya, cuma sebutan dia lain. Ini B, ni beta. Okey. Ni 3 arus, iaitu IB, IC, IE. Tamatan E merupakan sumber elektron, yang mana tamatan ni mempunyai arus yang paling tinggi, manakala IC lebih rendah sedikit berbanding pada IE. So untuk yang ini dia ada formula dia jugalah. Okey, ada formula dia. Formula apa? Formula untuk formula hukum arus Kirchhoff. Okey, hukum arus Kirchhoff pada transistor. Okey, sekejap lagi kita tunjukkan macam mana. Inilah dia, formula dia. Okey. IE sama juga dengan IB campur IC. Jadi maksudnya dekat sini, kalau tengok dekat sini, kalau kamu boleh bayangkan, okey, transistor ni dari bulatan ni kan, okey, dia akan jadi satu dot yang besar. Dot. Jadi tengok, arus yang masuk pada dot ataupun arus yang masuk kepada titik IC, IB pun masuk, IE adalah keluar. Sebab terhasilnya formula ini. Formula apa? Dia menggunakan hukum arus Kirchhoff. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini berdasarkan daripada rajah ni tadilah. Ni saya kata ni hukum voltan Kirchhoff. Hukum voltan Kirchhoff ditengok daripada mana? VCC. VCC dia akan pergi sini. Oh, sorry, VCC, okey. Tolak VRB, tolak VBE sama juga dengan kosong. Oh, ini macam salah. Okey, dekat sini VCC pula.
Ni sebenarnya VBB lah kalau ikutnya. VBB tolak VRB tolak VBE sama dengan kosong. Baru betul. Okey, yang ni. So, sini ada perubahan sedikit lah dekat situ. Okey, ni sepatutnya VBB. Okey, ni kan VCC ya, ni semua ni tukar VBB. Oh, buruk pula jadinya. Okey, tukar. Dan untuk di bahagian ini bahagian masukkan sebenarnya. Okey, saya lebih suka namakan dia ini bahagian masukkan. So di bahagian keluaran ni, ini baru kita ambil VCC sama juga dengan ICRC sama juga, lepas tu dia akan ditolakkan dengan VCE. Okey, voltan di antara collector dan juga emitter yang ni ada VCE. IE tak ada perintah, so tak ada voltan. Yang ini adalah untuk hukum Kirchhoff. Okey, hukum Kirchhoff. Dan kita boleh cari nantilah, kita akan banyak menggunakan formula ni. Mesti kamu kena ingat formula ni di bahagian masukkan, di bahagian keluaran. Okey. Yang ni mana kita tengok dia dapat kat sini, beta. Okey, masukkan persamaan IB dalam formula IC. Oh, dia tukar IC dekat sini. IC sama juga beta, IC sama juga beta, IB. Kalau ikut beta adalah IC per IB. So, dapat dekat sini. IB ini adalah VCC tolak VBE bagi RB adalah ni. Yang ni. Yang ni sebenarnya V kat sini adalah VBB lah ni. Dia tak boleh lah kata VCC kan. Okey, sepadak balik ni. Tak cantik rupanya. Bagi cantik sikit baru saya jumpa dia punya pen dia. Okey, ni ini adalah VBB. Ini adalah VBB. Okey, kamu rujuk sebab kamu cuma ada buku teks. Ini adalah dalam buku teks. Okey, boleh? Kalau ada soalan nanti tanya dalam Telegram. Okey, tak ada masalah. Okey, kita sambung semula. Ini tadi dia suruh hitung nilai IC dan juga VCE apabila ni dah lari ya dari sini. Beta berubah daripada 100 ke 200. Ini berdasarkan kepada rajah 1.1.0. Kamu boleh rujuk buku teks yang kamu ada. So nak dapatkan nilai IC dan juga VCE yang ini. Okey. So dibagi dekat situ beta. Ini nilai beta. Jadi macam mana nak buat dia punya penyelesaian? Okey, kita tengok dia punya contoh penyelesaian. Untuk beta sama juga dengan 100 IC, ini bergantung kepada kamu nak hafal pun susah. Saya rasa bergantung kepada apa? Kepada lita. Okey, bergantung kepada lita. So untuk yang ini IC sama juga beta, ini adalah apa ni? VCC tolak VBE per RB, ini adalah IB. Okey, ini adalah sebenarnya IB. Ini adalah IB. IB dia dapat daripada mana? IB adalah, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah IB. So dia tengok daripada sini, ini betul lah dia punya tu, VCC. Okey, di bahagian mana? Sampai sini. So dia akan lalui sini, ending dia kat sini. Itu di bahagian masukkan. So yang dia nak cari nilai IC. So dekat sini masuk je lah formula. Yang
Muskilnya nanti adalah kamu nak wujudkan formula ni. Macam mana kamu nak wujudkan formula tu? Okey. Kena faham. Hafal takut nanti dia berubah. Okey, kena faham. Dan dapatlah nilai, masukkan tu, dapat nilai dia 3.42 miliampere. Bila dah dapat, barulah kita boleh cari VCE. VCE ni di bahagian keluaran. Bahagian keluaran ikut mana? Ikut sini. Melalui RC, melalui VCE dan ke bumi. Ini adalah bahagian output. Sebab tu saya suka namakan dia bahagian output. Dan sini adalah bahagian input. Masukkan. Ada dua. Sebab tu kat sini dapat formula ni. VCE ini adalah asal dia daripada formula mana? Okey. Asal dia di bahagian apa? Bahagian keluaran. Hukum Kirchhoff arus. VCC sama juga dengan ICRC lah. ICRC tu kita boleh namakan dia sebagai VRC lah. Okey, VRC. Okey, apa lagi ada? Campur dengan VCE. So dibawa ke sini. VCE sebahagian belah sana. So VCC dipindahkan. Okey. So yang ni VRC itu adalah dipecahkan jadi ICRC. Dan bila berubah daripada 100 pergi ke 200, kena buat pengiraan untuk 200 pula. Apa yang berbeza? Nilai beta dia. Okey, nilai beta dia. So kamu kena hafal lah. Okay? Hafal dan fahamkan formula tu. Kenapa wujudnya formula sebegitu rupa. Okey. Ini adalah lita apa? Kalau cuma ada dua, RC dengan RB, yang ini arus tetap. Bincangan arus tetap. Untuk lita pembahagi voltan, tengok dia ada banyak. Ada 4 lita pembahagi voltan. So dalam ni banyak lagi lah yang kamu kena ambil kira. Kena recall balik tentang voltan arus terus VAT, lita AT. Okay, lita AT. Sebab ini banyak apply dia nanti. Hukum Kirchhoff-nya, hukum Ohm-nya, semua dia banyak apply dekat sini. Okey. Untuk analisis lita rajah 1.1.11, 1.11 bukan 11, 1.11, nilai voltan pada titik A akan dicari dan dilabelkan sebagai VB. Pada titik A, okey, dia labelkan sebagai VB ni. So VB sama juga dengan R2 bahagi dengan R1 campur R2, okey, dalam kurungan dikalikan dengan VCC. Yang ini kamu dah belajar dalam lita arus terus. Okey, lita itulah namanya, sebab tu namanya dipanggil sebagai pembahagi voltan. Okey, pembahagi voltan. Okey, kalau kita boleh buat simplifykan dia sebenarnya daripada mana? Daripada VCC dia ada R1, R2, kemudian dia akan pergi ke bumi. Ini je sebenarnya yang dia tengok, R1, R2. Ini adalah apa? VCC. Ini bukan 6, ini dot.
Jadi dia yang nak cari tu voltan yang dekat sini. Yang ini dinamakan sebagai VB tadi. Dia tengok daripada mana? Daripada titik tu ke bumi. Yang tu dipanggil sebagai VB. Voltan di antara R1 dan R2. So dekat sini dia nak cari. Jadi gunakan pembagi voltan. Okey. Voltan yang dekat sini, apa ada perintah sini? R2. So sebab itu kat sini atas ni ada R2. Okey, ingat balik. Apa dia pembagi voltan, apa dia pembagi arus. Okey, setelah voltan VB diperolehi, nilai voltan dan arus boleh diperolehi dengan cara kerja yang berikut. So VE. VE sama juga dengan VB tolak VBE. Dia ambil dekat mana? Sini pula. Okey. Dia ambil daripada titik ni pergi ke sini. So kalau katakan saya nak conteng dekat sini, daripada mana? Okey. Untuk VE tu dia ambil daripada titik VB tadi. Okey, VB. Lepas tu dia ada pergi ke kaki emitter, kemudian ada nilai perintah RE. Okey, sini VB. Sini adalah bumi. Di sini antara ni ada nilai VBE. Jadi daripada litar ni lah yang terhasilnya apa? Terhasilnya VE sama juga dengan VB tolak VBE. Yang itu. Okey. Ini cuma ada kat sini je. Okey, VE tu dah ambil dekat sini lah, VE. VE tu apa? VE tu sama juga dengan IERE. Kalau VRC tu ICRC. Okey. Boleh? Jadi kat sini pula seterusnya untuk nilai IC. Okey. Untuk nilai IC dia akan sama ataupun lebih kurang sama dengan nilai IE. So daripada formula ni pula. Sebab apa? Sebab nilai beta tu sangat kecil. Jadi kita boleh assume dia nilai IC sama dengan IE. Formula yang dipakai, formula yang ada dekat sini lah. Kalau nak mencari nilai IE adalah VE bahagi dengan RE. So agak pening, jangan pening-pening lagi. Kita sambung sikit lagi untuk tambahkan pening kamu. Okey, VC ini di bahagian keluaran. Dia melibatkan VCC ICRC ni. Okey, bahagian mana? Kat sini. VCC ICRC ada sampailah dia akan tengok kepada bumi. Okey, di bahagian ni. Apabila nilai VC dan VE diperolehi, nilai VCE boleh dicari dengan rumus yang berikut. VCE apa dia? VC tolak VE. Okey, VC dekat sini kalau kamu tengok dekat situ, dari mana dia ambil? Okey, dari mana dia ambil? Itu kenal pasti itu betul lah. Okey. Okey, kalau tengok sini VC sama juga dengan VCC tolak ICRC. Daripada mana? Yang tu kena tahu. So dia ambil daripada bahagian ni. Okey. Sampailah ke sini ni. Bahagian ni sebenarnya. Jadi dia dah bundarkan nilai VC tu. Okey, VC tu kalau ikut apa dia sebenarnya? Okey, VC itu adalah VCE campur dengan VE. Itu VCE. Bukan VC. VC.
sama juga dengan VCE. Tak cantik pula. VCE campur VE. Yang ni dah jadi dekat sini. ICRC ni, yang ini. VRC itu dipanggil sebagai VRC sama juga dengan ICRC. Agak pening. Memang dia pening sikit lah mula-mula. Tapi insyaAllah kalau kamu perhatikan betul-betul, kamu boleh dapat. Okey, kamu boleh dapat. Apa pelita yang kita tengok tu, katakan nama macam kita nak tengok apa tadi. Okey, ni titik C ada dekat sini kan. So daripada titik C kita tentukan tengok pergi ke bumi. Okey, pergi ke bumi. So apa yang ada dekat sini? Ada VCE, ada VE, sebab terdapat formula ni. Okey. Kalau VE dekat sini. Okey, dia ambil dekat sini. VE apa yang ada dekat sini? VE cuma ada RE. Kalau katakan sini nama dia kita nak panggil sebagai VB. VB kalau tengok dia ada dua keadaan. Satu pergi sini. Okey. Ini ada apa? Yang ni adalah IB juga. Okey. IB juga ni namanya. So IB R2 sama dengan VB. Satu lagi laluan dia boleh lalu kat sini. Okey. Kalau laluan kat sini yang tadilah saya tunjukkan tadi, apa yang ada? VBE dengan RE. Jadi dapat formula VB sama juga dengan VBE campur VRE. Rumit? Okey, tak adalah rumit sangat. Okey, ini contoh yang kedua untuk menghitung nilai VCE dan VC dalam bincangan bagi voltan pada rajah 1.1.12, yang mana nilai beta dia adalah, beta ada lagi kat sini ya, setting lagi. Beta bersamaan dengan 100. Ini untuk ditambah pembagi voltan. So dia suruh hitung voltan tapak. Voltan tapak mana? VB dekat sini. Okey, kat sini VB. Sama kita menggunakan, dia minta menggunakan pembahagi voltan R2 bagi dengan R1 campur R2 kali dengan VCC. Kita tengok apa yang dibagi dalam soalan. Baru kita dapat. So dapatlah formula ni, masukkan nilai, dapat formula 3.59 volt. Kemudian VE, okey, VE apa dia? Kita tengok daripada B ni sebab kita dah cari B. So VBE. VBE ni mana nak dapat? Kena recall balik VBE ni dalam tajuk separuh pengalih. VBE nilai yang dia bergantung kepada jenis semikonduktor yang digunakan, sama jenis silikon ataupun jenis germanium. Kalau dekat sini dia namakan 0.7, so VBE dia adalah 0.7. So yang ini transistor yang berasaskan kepada silikon. Okey, boleh recall. Dan bila dah dapat IE, bolehlah cari nilai IE. Okey, sebab tu kat sini ada satu ayat dia. Oleh sebab IB terlalu kecil, maka IC hampir sama dengan IE. Okey, di dalam beta. Bukan dalam beta, dalam micro. Okey, IB ni terlalu kecil, nilai di dalam micro. Boleh cari ke? Boleh, tak ada masalah nak cari. Sebab apa? Okey, kita dah dapat nilai VB. Okey, nilai VB. Kamu dah dapat nilai VB. Bila dah dapat nilai VB, okey, saya katakan saya nak cari juga nilai IB. Okey, nilai IB. Macam mana saya nak dapat nilai IB? So, IB sama juga dengan VB bahagi dengan R2. VB, okey, dia dapat cari kat sini. Nilai dia adalah 3.59 bahagi dengan 5.6 K.
Okey, kamu kira lah kalau 3.59 bagi dengan 5.6K. Berapa yang akan dapat nilai? Mesti ada dalam mikro. Okey, nilai dia dalam mikro, ianya dalam mili. Dan dicarilah formula untuk VC, kemudian VCE. Kemudian VCE. Kalau nak cari part ni saja, okey, so digunakan VC. Sebab tu dia cari dulu VC kat sini. VC daripada C sampailah ke bumi. Kalau dia nak tengah ni, okey, dia nak tengah ni saja, so kita ambil lah yang ni, nilai ni, kita tolak yang ni, kita dapat nilai yang tengah. Ini yang dia terjadi kat sini. Okey, boleh? Tak apa, kamu boleh ulang dan ulang sampai kamu faham. Dan saya rasa saya nak tunjuk tu je kot untuk pengiraan transistor. Okay, so jangan lupa untuk mencatat kamu punya kehadiran. Okay, dan dalam Google Classroom pun dah dikongsikan kamu punya latihan, okay, sebagai tutorial kamu, dan juga kamu perlu hantar kamu punya latihan tu menerusi, salah kat sini menerusi Google Classroom juga. Okey, boleh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.